Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya hari ini berkenaan dengan PAS menghentam DAP. Dan kenapa saya membuat pencerahan ini? Karena kalau kita lihat di media yang pro kepada PAS hari ini, kita lihat pemimpin PAS berlumba-lumba mengeluarkan kenyataan mereka untuk menyerang DAP dan juga pemimpin DAP. Saya tak nak lihat bahawa siapa salah, siapa betul di dalam DAP ini tadi, pemimpinnya. Tetapi kita lihat begini. Kalau menyerang seorang pemimpin secara pribadi, secara politik, saya tidak ada masalah isu di situ. Tetapi kalau kita menyerang dengan isu perkauman ataupun isu agama, ini politik. Sepatutnya mereka tidak bertindak sebegitu. Karena PAS sekarang ini berada dalam kerajaan. PAS sepatutnya bertindak sebagai wakil untuk rakyat Malaysia, bukan untuk kaum Melayu, bukan untuk orang Islam. PAS sekarang ini dalam kerajaan untuk semua kaum, untuk semua bangsa, untuk semua agama. Walaupun mereka itu partinya adalah parti yang menjurus ke arah Islam. Tetapi sebagai pemimpin pusat, PAS harus tahu mereka punya situasi. Bukan PAS sekarang ini pembangkang. Dan menghentam pula pihak DAP, pada saya ini satu yang sebagai seorang politik, PAS patutnya melihat dengan cara lain. Untuk dia nak menyerang pribadi kepada pemimpinnya, itu masalah lain. Tapi untuk menyerang komponen partinya, pada saya ini sesuatu yang tidak betul. Dan kalau kita lihat, saya tak nak mengatakan bahawa pemimpin DAP ini bagus atau tidak. Tapi kalau kita lihat rekod Lim Kit Siang, yang PAS begitu takut sebenarnya dengan pemimpinnya, Lim Kit Siang nih, karena dia yang bosnya, mastermindnya. Jadi kita lihat rekod dia. Dia bertanding di sana sini, tetapi kalah cuma satu kali. Waktu dia bertanding ke sana ke sini nih. Kalau pemimpin PAS hebat, pemimpin utama PAS tuh hebat, coba buat macam Lim Kit Siang, ataupun lepas nih bertanding dengan Lim Kit Siang, yang menentukan tempat rakyat. Nah, bukan bertanding di tempat kamu tuh saja. Ini baru hebat. Lim Kit Siang nih, dia pemimpin hebat. Dikritik seperti ini, esok bertanding menang besar dia. Inilah kehebatan dia. Ideologi politik dia sangat bagus. Dia bertanding di Iskandar Putri di Johor. Lawan dia bukan calang orang. Lawan dia adalah bekas Menteri Besar Johor. Menang bergaya Lim Kit Siang. Jadi kritik macam mana pun, mainkan isu agama macam mana pun, mainkan isu kaum macam mana pun, tetap dia mendapat sokongan. Ini adalah satu kehebatan yang saya agak respect di Lim Kit Siang tentang politik. Untuk nak ceritakan parti ini parti komunis lah, parti ini resis lah, ini dah berulang kali. Rakyat sendiri dah tahu permainan politik PAS nih. MIC, MCA, terang-terang parti yang kaum-kaum. Tapi kenapa tidak dibesarkan? Kenapa hanya bila DAP mereka seolah-olah juara? Ini yang kita lihat bahawa permainan politik PAS ini adalah permainan politik dendam, yang pada saya tidak menguntungkan rakyat. Hanya menguntungkan mereka yang duduk dalam politik menjaga tembolok sendiri. Jadi ini yang saya lihat pada pandangan saya sebagai rakyat. Untuk kita nak menyalahkan orang yang mereka salahkan ini, seperti kita tahu dia sekarang ini sedang salahkan YB Lim Kit Siang dan juga YB Loni Liu, itu terserah. Itu politik masing-masing nak menyalahkan sesiapa, dia nak cerita tentang politik. Tetapi kalau masuk ke isu agama itu patutnya PAS menyerahkan ini kepada pihak berkuasa kalau memang betul salah. Bukan bertindak membuat media yang tidak menyenangkan rakyat. Ini kalau pandangan saya. Jadi kalau rasa Lim Kit Siang tak betul, mungkin boleh disaman ataupun boleh dibuat apalah yang lain. Tetapi tidak perlu kita nak menyalahkan komponen partinya yang mengatakan wah keseluruhan DAP ini resis. Karena DAP itu parti. Jadi di sini pimpinan PAS patutnya agak bertolak ansur lah sebagai parti politik. Tidak perlu membuat parti yang seolah-olah parti penendam. Sebab itu PAS susah nak menang di pilihan raya karena cara ini. Mungkin menguntungkan mereka yang mainkan isu ini,
tetapi tidak kepada tempat-tempat lain. Jadi untuk mendapatkan kursi yang banyak di tempat-tempat yang lain, PAS kena terbuka daripada hari ini. Kalau PAS memikirkan bahawa perjuangan dia seperti mana yang dia lakukan hari ini, maka saya percaya di PRU ke-15 nanti PAS akan kehilangan banyak kursi. Mungkin daripada 18 ini mungkin akan kurang lagi. Mungkin lepas ini contohnya di Perak, di Kedah, ataupun di Kelantan, mungkin akan merosot undi. Ini saya yakin. Jadi patutnya mereka ataupun cyber trooper mereka melihat sisi ini, tidak perlu terlalu resist ataupun terlalu menjadi hero dalam isu-isu yang pada saya sangat kecil. Karena apa yang berlaku hari ini, PAS adalah kerajaan. PAS itu patut memimpin untuk seluruh rakyat Malaysia. Bukan pemimpin PAS hari ini nak keluarkan kenyataan untuk satu negeri, untuk satu daerah. Tak boleh. PAS hari ini kena bersuara untuk Malaysia. Inilah pemimpin pusat. Bukan dia nak bercerita, hanya bercerita tentang isu Melayu. Hanya nak bercerita tentang isu Islam. Ini pada saya salah. Karena PAS sekarang ni pusat. Kita ambil contoh UMNO. UMNO parti Melayu. Tetapi apabila dia memimpin pusat, dia sedikit sebanyak melihat kepada kaum lain. Karena dalam gabungan mereka sendiri pun dipanggil Barisan Nasional memerlukan kaum-kaum lain untuk bergabung untuk mencukupkan majoriti mereka memerintah. Begitu juga yang kamu agungkan sekarang ni, yang dikatakan sebagai kerajaan Melayu Islam, tapi yang membantu parti ini adalah parti yang ada daripada Sabah Sarawak. Tanpa parti daripada Sabah Sarawak, tanpa daripada orang-orang yang bukan Muslim juga yang sebagai MP berada dalam kerajaan hari ini, tidak mungkin ceritanya ada. PAS cuma ada 18 kursi, tetapi nak menceritakan keangkuhan mereka itu bagaikan mereka ini mempunyai 180 orang MP. Ini yang berlaku nih. Mereka tidak sadar bahawa mereka ni hanya menumpang di kerajaan yang ada. Dan kalau lepas ini dikritik DAP, dikritik PKR, dikritik amanah, one day kita tidak tahu perjalanan politik ini seperti roda. Bila tiga parti ini memerintah, maka PAS nih susah dah mendapat kuasa. Kerana apa? Semua orang yang mereka dah pernah berkawan, semua sudah menjadi lawannya. Dan setelah mereka tidak berkawan, PAS yang ada hari ini mengkritik kawan mereka begitu teruk dan menghentam menggunakan isu yang dia tahu orang itu tidak akan lawan. Seperti mana mainkan isu agama dan isu perkauman ini. Kalau dihentam dengan DAP, parti isu agama dan perkauman, DAP akan berdiam. Tetapi saya lihat setiap kali PAS ataupun UMNO dahulunya memainkan isu perkauman ini kepada DAP makin bertambah kursinya. Jadi patutnya mereka melihat dan menilai kenapa mainkan isu yang begitu lantang sekalipun yang melibatkan perkauman pun DAP tetap menang banyak. Patutnya mereka belajar ini. Dan politik nih paling mudah, paling murah, tetapi menguntungkan. Permainan politik yang paling baik di dalam dunia ini adalah menjual agama. Ini adalah permainan politik yang paling murah, tetapi paling berharga di dalam dunia ini. Yang kebanyakan pemimpin politik di dunia ini lakukan. Jadi kita sebagai rakyat, pemimpin sepatutnya agama itu dijadikan asas supaya dilihat oleh rakyat ataupun dilihat oleh kaum lain sebagai agama yang bagus, yang cantik. Jadi pemimpin itu sepatutnya tidak memainkan isu agama, tidak memainkan isu kaum. Karena politik di Malaysia ini bercorakkan adalah daripada cara British. Jadi kalau kita tidak mau cara demokrasi, jadi kita kena buat cara lain. Kalau kita masih dalam keadaan hari ini, politik negara kita seperti ini, ikut cara yang ada. Tidak perlu kita nak mainkan isu kaum, mainkan isu agama.
Karena yang kita long-longkan ini, ceritanya seperti ini, cerita seperti itu. Tapi, Pak lebay. Pakai Mercedes. Mercedes bukan buatan Malaysia. Belfire bukan buatan Malaysia. Ford bukan buatan Malaysia. Nah, jadi apa yang kita pakai itu, pas tu menjual isu ini, itu yang tidak memberi faedah kepada Malaysia. So inilah yang saya lihat hari ini, bahwa perlu diubah cara berpolitik itu, dan cara pimpinan muda dalam PAS perlu menukar cara mereka untuk mereka tidak seperti pemimpin mereka yang lama-lama ini, dan berubah supaya politik ini kita main ideologi politik, bukan kita main ideologi agama. Apabila kita tidak boleh nak berdebat, kita tak boleh nak bahaskan sesuatu, mula kita keluarkan dalil-dalil baru untuk kita nak menghentam pemimpin lain. Pada saya ini satu yang tidak bagus dan tidak bertamadun. Menggunakan agama dalam politik ini adalah pada saya sesuatu yang sangat menjijikkan. Patutnya agama itu digunakan untuk kita mendidik ataupun untuk kita menjadi kita punya supaya kita ini menjadi manusia yang lebih baik, bukannya untuk kita nak menindas orang lain. Supaya orang akan melihat kita ini sebagai pemimpin yang mempunyai agama yang bagus dan terbaik dan dilihat oleh dunia. Ini sepatutnya. Dan sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.